Assalamualaikum semua. Hai. Hari ini kamu bersama dengan Cikgu Husni bagi subjek Matematik tahun 3. Apa yang kita akan belajar hari ini iaitu nombor hingga 10,000. Subtopik kecil dia, kamu akan belajar tentang kenal dan tulis nombor. Minggu lepas dah belajar kan? Okey, jadi minggu ni kita ulang kaji balik. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan dan murid dapat menyebut sebarang nombor yang diberi dalam angka. Jadi, akhir kelas kita pada hari ini, cikgu nak kamu dapat capai kedua-dua objektif ni. Kenal dan tulis nombor, perkara penting sekali yang kamu kena tahu ialah nilai tempat. Nilai tempat tu apa dia? Siapa tahu nilai tempat tu apa? Nilai tempat ni ialah rumah bagi digit. Nilai tempat adalah rumah bagi digit. Jadi setiap digit mesti ada rumah dia tersendiri. Okey, kita tengok dekat sini. Nilai tempat yang pertama kita ada sa. Sa ni duduk di sebelah kanan sekali. Diikuti dengan rumah puluh. Puluh, ratus dan ribu. Cikgu nak kamu ingat nilai tempat ni. Sapurari. Sa, puluh, ratus dan ribu. Kena ingat tau. Tadi kamu dah kenal nilai tempat. Betul tak? Okay, sekarang kita nak sebut pula nombor. Step yang pertama, cikgu nak ajak kamu sebut dulu nombor. Yang kedua sekali, kita tulis nombor. Yang ni sebut. Sebut ikut cikgu. Okey, tengok contoh kat depan kamu ni. Contoh yang pertama, dia kata sebut nombor yang diberi. Nombor yang dia bagi 8, 3, 4, 6. Ikut cikgu sebut. 8, 3, 4, 6. Okey, cara yang pertama, bila kamu dah dapat nombor macam ni, kamu letakkan nombor ni ikut nilai tempat. Cikgu abang dah tadi kan? Okay, yang pertama, nombor 6. 6, kamu letakkan dia di rumah sa. Kemudian nombor 4 duduk rumah apa? Lepas rumah sa, rumah puluh. Nombor 3, letak rumah apa? Rumah ratus. Nombor 8, depan sekali, rumah ribu. Okey, bagus. Dah letak dah semua macam ni. Kemudian barulah kita tulis. Sebab nak sebut dia. Okey, nombor 8 ni duduk rumah ribu. Jadi, 8,000. 8,000. 3, 300. 4, 46. Pasal apa rumah sa tak sebut? Cikgu Syafinas mesti ada bagi tahu dah sebelum ni. Sebab apa rumah sa kita tak boleh sebut? Sebab rumah sa ni di belakang sekali. Jadi kita hanya sebut digit dia saja, angka saja, iaitu nombor 6. 6 sahaja. Sa tidak perlu disebut. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, tengok contoh cikgu seterusnya yang kedua. Nombor yang dia bagi dekat sini iaitu nombor 9, 0, 3, 2. 9, 0, 3, 2. Okey, kemudian letakkan ikut nilai tempat. Okey, nombor 2, rumah paling hujung sekali iaitu rumah sa. Okey, nombor 3, rumah apa? Puluh. 0, rumah apa? Ratus. 9, rumah apa? Ribu. Rumah paling depan sekali ialah ribu. Okey, jadi kita nak sebut dia, jawapan dia iaitu 9,000.
9,000. Kena sebut tak? 900. Tak perlu. Tu cikgu tulis dah. Digit sifar tak perlu disebut. Jadi, kalau ada sifar dekat mana-mana rumah saja, contohnya rumah 10 ke, rumah se ke, jadi kamu tak perlu sebut. Terus sebut nombor yang belakang dia. 30 dan 2. 32. So, boleh sebut tak? Tak payah. Okey, boleh semua? Okay, baiklah semua. Sekarang buka buku teks muka surat 1. Okay, kita baca sama-sama. Kilang ini dibina sejak tahun 2006. Ikut cikgu sebut 2006. 2006 bila ditulis dalam angka macam ni jadi dia. 2006. Ni 2006. Okay, seterusnya, hari ini kilang kami mengeluarkan 2,780 paket coklat susu. Macam mana sebut dia? Ikut cikgu sama-sama. 2,780. 2,780. Kalau kita tulis dalam angka, dia jadi macam ni. 2 diikuti dengan nombor 7, 8, sifar. 2,780. Okey, tengok nombor dekat bawah ni pula. Nombor dekat bawah ni 1130. Cikgu kata kalau nak sebut, kamu kaedah yang pertama, kamu kena letakkan ikut nilai tempat. Okey, jadi ni rumah sa, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu. Okay, jadi 1,000 pun boleh, 1,000 pun boleh. 1,130. Belakang ni sifar ni duduk rumah sa kan? Jadi tak perlu sebut. Okey, seterusnya nombor ni. 2,780. 2 jadi 2,000. 7,700. 8 duduk rumah 10. 80. Sifar dekat belakang tak perlu sebut sebab dia duduk rumah sa. Okey, seterusnya buka muka surat 2. Semua dah buka ke buku teks muka surat 2? Okey. Kita baca sama-sama, sebut sama-sama dengan cikgu nombor yang diberi. Okey, cikgu dia kata, sebut nombor kamu. Nombor dia 3589. 3,589. Sama kan? Okay, seterusnya 1,000. 4,230. Macam mana nak sebut? 4 di rumah 1,000. 4,230. Dan yang terakhir, nombor dia 1013. Disebut 1,013. Okey, kita tengok ni. Kedua-dua pelajar ni sedang memadankan nombor dan perkataan. Okey, kita tengok yang pertama. Nombor yang pertama, 8,000. Okey, kad yang dia ambil 8,000. Betul tak? 8, sifar 3 kali dekat belakang. Jadi sifar semua ni tak perlu sebut. 8 di rumah 1,000. Jadi 8,000. Seterusnya pelajar perempuan ni, perkataan yang diberi 6,502. Betul tak kad yang dia ambil tu? Okay, kita cek. 6,000. Kemudian nombor berapa? 5,502. Rumah 10 tak ada kan? Jadi dia letak sifar. 502. Betul. Okey, kita buat. Ada lagi 4 kad ni. Kita buat sama-sama. Okey, contohnya kad ni. 9,104. Yang mana jawapan dia? Kad warna purple ke warna hijau? 9,000. Okey, 9. Yang mana nombor 9? 9 ni 7. Yang ni lah. Okey, jadi yang ni.
Jawapan dia 9,104. Okey, sama macam ni. 9,104. Okey, seterusnya 7,031. 7,031. Yang ni lah. 7,031. Boleh faham kan? Okey. Tadi kamu dah belajar nak sebut number. Sekarang cikgu nak ajak kamu nak tulis pula number. Mesti kena tulis bagi betul. Okey, tengok contoh dekat sini. Contoh yang diberi, dia minta tulis nombor dalam angka. Okay, number yang perkataan yang dibagi 6,571. Okey, apa beza tulisan berwarna purple ni dengan warna orange? Okey, beza dia, tulisan warna purple ni number. Betul tak? 6, nombor 5, nombor 7, nombor 1. Tulisan warna orange ni ialah nilai tempat. Okey, kita tengok macam mana nak tulis dia. Okey, kita kena tulis daripada belakang. Okey, yang pertama daripada belakang iaitu rumah sa. Nombor 1 ni duduk dia rumah sa. Lepas nombor 1, keluarkan nombor tu 7. 7 ni iaitu rumah puluh. Diikuti dengan 5 iaitu 500 dan 6. 6,000. Macam ni lah kalau nak tulis nombor dalam angka. Keluarkan nombor dalam perkataan. 6,521. Senang kan? Kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang kedua. Perkataan yang diberi 3,094. Ish, kamu fikir tak? Kat mana rumah ratus dia kat sini? Rumah ratus dia tak ada kan? Okey, kita tengok. Okey, kita tulis dulu yang pertama. 4 iaitu rumah sa. Keluarkan nombor 4. Kemudian kita keluarkan nombor 9. Rumah puluh. Rumah ratus tak ada. Jadi macam mana? Okay, bila tak ada, kita kena tulis sifar. Dan nombor 3 iaitu rumah ribu. Macam ni nak tulis nombor dalam angka. 3,094. 3,094. Jadi rumah ratus yang tak ada, kamu hanya tulis sifar. Samalah. Kalau lepas ni soalan yang keluar, rumah puluh tak ada. Contoh rumah puluh ni tak ada. Jadi kamu tulis sifar dekat rumah puluh. Okey, faham kan? Tengok pula cara nak tulis nombor dalam perkataan. Nombor yang dia bagi kat situ, nampak tak dalam awan tu? Nombor yang dia bagi 775 sifar. Macam mana nak tulis ni? Yang pertama tadi cikgu kata kena letakkan nombor ni ikut nilai tempat. Okey. Yang belakang sekali, rumah sa. Okey, sifar iaitu rumah sa. Diikuti dengan 5 ni rumah apa? Lepas sa, puluh. Nombor 7, ratus. Dan satu lagi depan, ribu. Cara dia kita nak tulis dalam perkataan, salin balik. Nak nombor dan juga nilai tempat. 7,750. Sifar kena sebut tak? Tak perlu. Sifar tak perlu sebut. Sa pun, rumah sa pun tak perlu sebut. Jadi inilah jawapannya. 7,750. Faham kan? Okey, kita tengok seterusnya. Nombor yang dia bagi 5, 8, sifar
4. Letakkan ikut nilai tempat. 4 di rumah sifar 10. Okey, kemudian 800. 5 di rumah 1000. Okey, jadi jawapan dia 5,804. Mana rumah puluh kat sini tak ada kan? Sebab apa cikgu kata tadi? Sebab rumah puluh dia sifar. Jadi bila sifar tak perlu sebut. Tak perlu sebut. Boleh? Aku harap kamu semua dah faham macam mana cara nak sebut nombor, macam mana cara nak tulis nombor. Senang je kan? Ni baru bab pertama kita belajar. Okey, kalau dah faham, cikgu nak bagi tugasan dekat kamu. Dah ready ke semua ni nak dapat tugasan ni? Okey, tugasan yang cikgu bagi, murid diminta buat latihan di dalam buku teks pada muka surat 4. Okey, kamu boleh buka buku teks sekarang, muka surat 4. Okey, tanda dalam buku teks kamu tu, cikgu nak kamu tanda, kamu buat nombor 1, nombor 3 dan nombor 4 sahaja. Nombor 2 tak payah buat. Okey, jadi kamu salin arahan dalam buku teks tu dan jawapan sahaja. Tulis arahan, lepas tu terus tulis jawapan. Tak payah salin soalan. Arahan dan jawapan sahaja dalam buku tulis pendek. Buku tulis pendek kamu yang berkotak warna biru kan? Okey, buat dalam buku tulis tu. Okey, lepas dah siap, minta kerjasama waris kamu. Kamu suruh mak ayah kamu ambil gambar dan hantar tugasan dekat cikgu. Cara nak hantar dia, personal message cikgu, PM cikgu. Suruh mak hantar direct terus kat cikgu. Jangan hantar dalam group. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih semua sebab tonton video cikgu. Selamat membuat tugasan. Semoga berjaya. Jumpa lagi kita kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.